Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita untuk pendidikan Islam dan tahun 5, dan tajuk kita pada hari ini ialah solat berjemaah. Seperti yang anda lihat, ini contoh solat berjemaah yang dilakukan ketika berada di dalam rumah. Okey, sila buka buku teks muka surat yang ke 138. Ya, jadi kita akan lihat di sini berkenaan dengan 3 perkara, iaitu apakah pengertian solat berjemaah, kemudian kita akan belajar hukum solat berjemaah, dan yang ketiga kita akan belajar tentang apakah cara melafazkan niat untuk solat berjemaah. Abang, mari kita solat berjemaah bersama-sama. Baiklah. Jika kita solat bersendirian, kita tidak mendapat pahala seperti solat berjemaah. Tetapi jika kita solat berjemaah, kita semua akan mendapat 27 ganjaran pahala. Baik, jadi di sini kita sudah maklum bahawa solat berjemaah ini dia berlainan dan berbeza dengan solat secara sendirian. Beza dari segi apa? Dari segi yang paling penting yang perlu kita tahu ialah kelebihannya. Kalau kita rujuk kepada bahagian bawah ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang maksudnya Rasulullah berkata, salatul jama'ati tafdulu salatal fazzi bi 27 darajatan. Maksudnya, solat berjemaah melebihi solat seorang diri, yakni sendirian, dengan 27 darajat. Maknanya siapa yang solat berjemaah, dia akan mendapat pahala 27 kali ganda berbanding kalau dia solat seorang diri sahaja. Mudah kan kalau kita mau dapat pahala? Di sini kita lihat perbualan di antara murid-murid tentang apa itu maksud solat berjemaah. Baik, siapa tahu apa itu solat berjemaah? Ada yang menjawab solat beramai-ramai. Betulkah? Betul. Tetapi yang lebih tepat ialah solat yang dilakukan lebih daripada seorang ataupun secara beramai-ramai dengan diimamkan oleh seorang imam. Jadi kita faham di sini bahawa bila sebut solat berjemaah ialah maksudnya solat yang dilakukan lebih daripada seorang dan diimamkan. Maknanya dia lebih daripada seorang, iaitu paling kurang pun 2 orang dan mesti ada imamnya. Jadi itu maksud solat berjemaah. Kita lihat apakah hukum solat berjemaah. Baik, solat berjemaah hukumnya ada 2. Mari kita lihat di sini ya. Iaitu yang pertama, solat berjemaah yang didirikan itu kalau dia solat fardu, maksudnya solat yang 5 kali kita buat itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu yang solat fardu itu. Kalau kita mendirikan solat berjemaah untuk solat fardu, maka hukumnya fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Maksudnya hukumnya wajib. Tetapi wajibnya dari segi apa? Dari segi kalau di sebuah kampung itu mesti ada di kalangan yang mendirikan solat berjemaah. Tapi kalau semua tidak mendirikan solat berjemaah, maka satu kampung itu boleh dihukumkan berdosa. Jadi kita sebab itu ada surau, ada masjid di sebuah kampung. Jadi pastikan mesti ada yang solat berjemaah. Kalau tidak ada yang solat berjemaah, maka boleh jatuh hukum berdosa. Tapi bila orang, contoh, ada yang sudah mendirikan solat berjemaah, solat fardu secara berjemaah, maka yang lain yang tidak mendirikannya itu tidak berdosa. Tapi orang yang mendirikan solat secara berjemaah itu dapat banyak pahala lah. Baik, yang kedua, hukumnya solat berjemaah untuk solat Jumaat. Apa hukumnya? Solat Jumaat ini solat yang kita dirikan oleh orang lelaki di masjid pada setiap hari Jumaat, kan, waktu zuhur itu. Jadi hukumnya solat berjemaah untuk solat Jumaat ialah fardu ain. Apa maksud fardu ain? Maknanya wajib ke atas setiap orang. Tetapi siapa? Lelaki yang cukup syarat-syaratnya. Maknanya perempuan tidak wajib, lelaki sahaja. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, kita mahu belajar tentang lafaz. Bagaimana kita melafazkan niat solat berjemaah. Dia ada 2 cara.
Disebabkan solat berjemaah ini dia ada lebih daripada seorang. Maknanya ada seorang jadi imam, seorang lagi di belakang menjadi makmum namanya. Baik, kita lihat lafaz niat solat berjemaah menjadi imam. Kalau ada yang jadi imam, kita baca begini. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan imaman lillahi ta'ala. Ini kalau solat subuh. Jadi maksudnya apa? Sahaja aku solat fardu subuh, 2 rakaat tunai sebagai imam. Kena ada niat di hatinya sebagai imam kerana Allah. Kena ada niat di hatinya sebagai imam. Itu kalau dia jadi imam. Kalau kita jadi makmum. Makmum ni maknanya yang solat di belakang imam itu. Jadi lafaznya begini. Usalli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya apa dalam hati kita baca? Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai sebagai makmum ataupun mengikut imam kerana Allah. Jadi ini adalah lafaznya. Beza sedikit saja. Kalau imam, lafaznya di dalam hatinya dia sebut sebagai imam. Kalau dia makmum, dia niat mengikut imam ataupun menjadi makmum. Yang terakhir kita lihat sedikit sebelum kita akhiri. Kelebihan solat berjemaah. Mendapat keberkatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Beroleh pahala 27 kali ganda. Ini yang kita sebut tadi. Akan dicintai oleh Allah. Mengukuhkan lagi ukhuwah sesama Islam. Meningkatkan semangat berpasukan dan bekerjasama. Membentuk diri berdisiplin dan mematuhi ketua. Melatih diri menepati masa. Menambah khusyuk dalam solat. Baik, sampai sini sahaja.